Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Najihah binti Tarmizi daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan mengenai kajian saya iaitu hubungan antara gaya keibubapaan, tingkah laku ketagihan pornografi dan kepuasan hidup dalam kalangan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Okey, seterusnya slide kedua ialah mengenai pengenalan. Ibu bapa sewajarnya mempunyai hubungan yang rapat dengan anak-anak kerana mereka banyak menghabiskan masa di rumah. Tingkah laku keibubapaan ialah tingkah laku yang memberikan kanak-kanak penjagaan asas, perlindungan, didikan serta sokongan dari segi mental dan fizikal. Terdapat 3 jenis gaya keibubapaan iaitu permisif, autoritatif dan juga authoritarian. Menurut kajian lepas iaitu Jacob Fitz pada tahun 1996, ibu bapa yang gagal mendisiplinkan anak-anak akan menjadi salah satu faktor berlakunya tingkah laku yang negatif. Sikap lepas tangan daripada ibu bapa atau sikap ibu bapa yang suka memarahi anak-anak dengan menggunakan kata-kata yang kurang sopan ataupun menggunakan kata-kata yang lucah dapat menjadikan anak-anak mereka cenderung terlibat dengan pornografi. Golongan dewasa awal dapat mencapai kepuasan hidup sekiranya mereka mampu memenuhi aspek-aspek kehidupan seperti kewangan yang stabil, kehidupan sosial, pencapaian akademik yang cemerlang, rumah yang selesa dan sebagainya. Okey, slide seterusnya adalah mengenai permasalahan kajian. Menurut statistik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM pada tahun 2016, sebanyak 76.9% penggunaan internet telah dicatatkan dan bilangan tersebut telah meningkat sebanyak 10.5% pada tahun 2018 iaitu 87.45%. Menurut kajian lepas lagi iaitu Harding 2014, ketidakmampuan remaja berfikir secara rasional akan membentuk sikap terhadap tingkah laku seksual mereka. Mereka hanya berfikir untuk keseronokan dalam jangka masa yang singkat sahaja. Cabaran hidup dalam fasa dewasa begitu memberi kesan terhadap tahap kepuasan hidup kanak-kanak, tahap kepuasan hidup dewasa awal. Anak muda yang sememangnya terkenal dengan sikap suka berseronok akan sentiasa melakukan perkara yang boleh mencapai kepuasan hidup mereka. Okey, seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti hubungan antara gaya keibubapaan dengan tingkah laku ketagihan pornografi. Yang kedua, kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara tingkah laku ketagihan pornografi dan kepuasan hidup. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti perbezaan antara golongan lelaki dan perempuan dalam gaya keibubapaan, tingkah laku ketagihan pornografi dan kepuasan hidup. Okey, kajian ini dilakukan berdasarkan 3 teori ataupun model kajian. Yang pertama ialah model keibubapaan, yang kedua ialah pembelajaran sosial, yang ketiga ialah perkembangan psikososial. Okay, yang pertama ialah gaya keibubapaan oleh Gianna Bomry. Bomry telah memperkenalkan 3 modul keibubapaan. Yang pertama ialah permisif. Permisif dikatakan adalah cara ibu bapa mendidik anak-anak dengan terlalu manja dan terlalu mengikut kemahuan anak-anak masing-masing. Yang kedua ialah autoritatif. Autoritatif merupakan gaya keibubapaan yang paling ideal kerana dapat menyeimbangi antara sikap tegas dan juga tolak ansur daripada ibu bapa. Dan yang ketiga ialah authoritarian. Authoritarian ialah cara mendidik anak dengan terlampau tegas dan selalu menghukum anak-anak. Yang kedua ialah pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura telah mengeluarkan satu konsep behaviorism yang menekankan aspek pemahaman, pemodelan, pemerhatian dan juga kognitif. Teori ini juga banyak menerangkan mengenai bagaimana seseorang dibentuk atau dipengaruhi oleh keadaan persekitaran mereka. Teori yang ketiga ialah teori perkembangan psikososial yang menerangkan mengenai krisis atau konflik yang berlaku pada usia seseorang individu iaitu pada usia 12 hingga 25 tahun merupakan tahap yang paling mencabar. Okey, seterusnya bagi kajian literatur pula, kebanyakannya mengatakan ibu bapa yang berjawatan profesional, eksekutif dan pekerja mahir lebih banyak meluangkan masa untuk anak-anak berbanding ibu bapa yang bekerja dalam pekerjaan separuh mahir dan tidak mahir. Seterusnya,
Kajian lepas juga mengatakan 3 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tingkah laku seksual remaja ialah hubungan dengan ibu bapa, faktor diri sendiri dan pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, seseorang individu yang kurang mendapat sokongan sosial semasa meningkat usia dan perkara tersebut boleh mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Seterusnya ialah mengenai metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif yang menyatakan data dan numerik, iaitu kajian ini menggunakan kaedah survey, iaitu menggunakan soal selidik. Soal selidik mengandungi 4 bahagian. Yang pertama ialah demografi, yang kedua ialah mengenai gaya keibubapaan, iaitu daripada kuesioner Parenting Authority Questionnaire. Yang ketiga ialah mengenai ketagihan pornografi, iaitu Pornography Addiction Screening Tool. Yang keempat ialah Satisfaction with Life Scale, iaitu mengenai kepuasan hidup. Persampilan yang digunakan ialah tidak kebarangkalian, iaitu persampilan bola salji. Ini kerana pengkaji sudah mengenal pasti sebilangan kecil mahasiswa-mahasiswa yang berada di berlainan universiti dan meminta bantuan mereka untuk mencari rakan yang lain bagi mengisi soal selidik yang telah diagihkan. Seterusnya ialah keputusan kajian. Keputusan kajian yang hipotesis pertama ialah hubungan antara gaya keibubapaan dan tingkah laku ketagihan pornografi. Apa yang boleh saya simpulkan ialah gaya keibubapaan ketiga-tiga itu ialah permisif, authoritarian dan juga autoritatif, tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku ketagihan pornografi. Ini bermaksud gaya keibubapaan tidak mempengaruhi tingkah laku ketagihan pornografi. Kita masuk pula kepada hipotesis kedua, iaitu hubungan antara tingkah laku ketagihan pornografi dan juga kepuasan hidup. Terdapat hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Terdapat hubungan yang lemah dan signifikan antara tingkah laku ketagihan pornografi dan juga kepuasan hidup sebanyak negatif 0.748. Dan hipotesis yang ketiga ialah perbezaan antara golongan lelaki dan perempuan dalam gaya keibubapaan, ketagihan pornografi dan kepuasan hidup. Apa yang boleh saya simpulkan? Keputusan ujian tim menunjukkan kesemua pemboleh ubah tidak mempunyai perbezaan antara golongan lelaki dan perempuan dalam ketiga-tiga pemboleh ubah. Okey, baiklah. Kesimpulannya ialah dapatan kajian ini selari dengan kajian-kajian yang lepas mengenai ketagihan pornografi dan juga namun begitu, dapatan kajian ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan oleh Jacob Vitt dan Bush. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa kebanyakan daripada tingkah laku negatif seseorang atau dewasa disebabkan oleh kegagalan pengurusan keluarga itu sendiri dan bukanlah spesifik kepada gaya keibubapaan itu. Dan yang ketiga ialah tidak terdapat perbezaan antara jantinan lelaki dan perempuan dalam ketagihan pornografi adalah kerana kedua-dua kumpulan responden lelaki dan perempuan berada dalam kategori yang sama, iaitu awal dewasa. Oleh itu, perkembangan fizikal, emosi dan juga psikologi yang berlaku antara mereka adalah sama. Okey, berikut merupakan pembintangan daripada saya. Sekian daripada saya, terima kasih.